Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya lebih tertarik untuk berkongsikan sedikit berkenaan dengan jawapan Tengku Zafrul di dalam titah penggulungan diraja di Parlimen. Okey, yang mana pada saya apabila saya melihat teks dan juga saya mendengar, saya tidak menampak sebenarnya sebarang keputusan untuk penolakan, tetapi ianya lebih kepada macam satu perbincangan ataupun satu perkongsian mengenai implikasi atau kesan tentang apa yang akan berlaku apabila pengeluaran ini diteruskan. Okey, jadi salah satunya adalah Tengku Zafrul menyatakan adalah KWSP terpaksa menjual lebih banyak aset pelaburan luar negara dalam keadaan pasaran tidak menentu, terutamanya krisis yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, kerana tujuan penjualan ini adalah bagi menampung jika pengeluaran untuk air citra sebanyak RM10,000 ini secara one-off diteruskan, kerana pada hemat Tengku Zafrul, beliau mensasarkan akan ada seramai 6.3 juta pencarum KWSP yang berpotensi dan akan mengeluarkan wang caruman mereka jika program ini diteruskan, yang mana ianya melibatkan kos sebanyak RM63 bilion. Jadi Tengku Zafrul pada khidmat beliau menyatakan bahawa jika diteruskan ianya akan memudaratkan KWSP kerana perlu menjual aset-aset di luar negara, yang mana aset-aset di luar negara sekarang kalau dijual pun mungkin ada kesan terhadap harga pasaran dan juga pelbagai perkara yang mungkin lebih complicated daripada apa yang kita fahami. Okey, tetapi apa yang saya ingin responkan sedikit pada ulasan ini adalah berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran sebanyak RM10,000 ini. Sebenarnya saya tidak marahkan Tengku Zafrul, tapi kita berhujah secara berhemah kerana ini adalah keperluan. Okey, sebenarnya tuntutan ini sejak daripada awal lagi apabila diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk pelaksanaan air citra sebanyak RM5,000 ini, waktu tu pencarum dah mohon sebanyak RM10,000 penghujung bulan Jun 2020. Belum banjir, belum ada perang antara Rusia dengan Ukraine, tak ada apa-apa lagi. Waktu tu pencarum dah minta dah berlarutan sehingga kepada bulan 12. Kemudian apabila berlaku musibah banjir, pencarum minta tekankan lagi, menjadi hangat balik tuntutan ini, kemudian dikaitkan pula dengan isu banjir. Jadi kerajaan kata takkan setiap kali ada musibah nak keluarkan wang daripada KWSP. Tak, tetapi pencarum dah minta lama kerana implikasi daripada pandemik COVID-19 yang mana berlakunya PKP, ramai yang kehilangan pendapatan dan ramai juga yang kehilangan pekerjaan. Perkara ini dah lama dah, 2 tahun lepas dia punya punca dia dan kesan dia sehingga sekarang, bukan sebab banjir. Tambahan pula apabila untuk kali ini pada bulan Mac ini diberikan hujahan, dijelaskan tentang perang di antara Rusia dengan Ukraine ini, pada saya ianya logik. Tetapi isu ini isu lama, pencarum minta lama dah, 8 bulan yang lepas dah minta dah. Jadi kalaulah kata tuntutan ini disantuni lebih awal, isu-isu berkenaan dengan musibah banjir, isu-isu berkenaan dengan perang ataupun apa benda yang akan berlaku pada masa hadapan yang mungkin kita sendiri tak tahu pun, takkan menjadi sebarang halangan dan juga takkan menjadi sebarang alasan, kerana sepatutnya benda ini dah disantuni lebih awal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tengku Zafrul ada mengatakan bahawa pengeluaran ini sebanyak RM10,000 bernilai hampir RM63 bilion. Itu adalah sasaran daripada Kementerian Kewangan, yang mana 6.3 juta pencarum dijangka akan mengeluarkan sebanyak RM10,000 ini secara sekali, maksudnya secara one off. Okey, jadi di sini pula kalaulah pada saya sebenarnya apa yang pencarum nak adalah dibenarkan untuk pengeluaran, itu yang lebih utama. Dan pada saya, ini adalah pandangan saya secara peribadi, serta saya ada mendapat beberapa perkongsian, kalau tak boleh dilaksanakan secara one off pun boleh saja dibuat seperti program Air Sinar sebagai contoh, ataupun seperti program Air Citra, ataupun ditingkatkan bayaran
bulanannya, dibuat secara bulanan, dan bayaran bulanan itu boleh ditingkatkan, ataupun kalau kata implikasi itu sangat besar, dibuat seperti program iCitra. Kalau kata implikasi itu ada tetapi boleh dikawal, dibuat seperti program iSinar 5,000, 1,000, 1,000 sebagai contoh. Terdapat pelbagai mekanisme untuk pembayaran. Yang paling penting adalah pengeluaran ini dibenarkan kerana ramai pencarum yang sudah terputus bantuan tunai, Itu adalah perkara yang paling penting. Jadi, mekanisme pembayaran kalau dirasakan tidak munasabah ataupun kesan dia adalah buruk kepada KWSP, kan? Jadi, pilihlah mekanisme yang lain, pilihlah kaedah pengeluaran yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengulas lanjut, Tengku Zafar berkata bahawa kadar dividen yang diumumkan baru-baru ini sepatutnya lebih tinggi pada 6.7% berbanding juga 6.1%. Jadi dikatakan sebab dibenarkan pengeluaran iLestari, iSinar dan juga iCitra ini telah menyebabkan kadar dividen yang dibayar ni lebih rendah berbanding sepatutnya yang boleh dibayar. Daripada 6.7 sepatutnya boleh dibayar bagi tahun pelaburan 2020, tetapi dibayar sebanyak 6.1% sahaja. Dan persoalan beliau pada yang terakhir adalah, saya ingin bertanya kepada yang berhormat sekalian, yang juga mewakili pencarum yang tidak perlu mengeluarkan simpanan mereka, adakah ini adil? Maksudnya, daripada kalangan pencarum yang memilih untuk mengeluarkan ni, mereka yang tidak memilih untuk mengeluarkan ni, adakah adil kepada mereka apabila kita semua ni mengeluarkan dan menyebabkan kadar dividen yang dibayar tu lebih rendah? Jadi adilkah kepada mereka ini? Kesian mereka ni sebab sepatutnya mereka dapat dividen 6.7, tapi sebab kita semua keluar, semua sekali dapat 6.1. Sudah tentu mereka ini akan terkena tempiasnya. Jawapan dia memang tidak adil. Kerana mereka tidak membuat sebarang pengeluaran. Tetapi yang buat pengeluaran ni, kita yang ramai buat pengeluaran ni, yang lebih daripada 100 bilion secara total sekarang ni, menyebabkan interest ataupun dividen yang dibayarkan kepada pencarum ini adalah lebih rendah daripada yang sepatutnya. Tetapi seperti apa yang selalu Kementerian Kewangan, kerajaan mahu pihak KWSP menjelaskan bahawa tujuan KWSP ini adalah kumpulan wang simpanan pekerja untuk dana persaraan. Memanglah kalau saya cakap, apa yang saya akan cakap ni nampak macam bodoh, kan? Wang ni sebenarnya bukan untuk pelaburan. Dia adalah untuk simpanan kita pada hari tua. Tetapi sudah tentulah apabila disimpan, dicarumkan untuk simpanan hari tua, sudah tentulah untuk memberikan pulangan yang lebih baik kepada pencarum, sudah tentulah wang-wang itu dilaburkan. Jadi apabila kita bercakap tentang adil ataupun tidak ini, 6.1%, 6.7%, KWSP ataupun Kementerian Kewangan sendiri harus berbalik kepada matlamat penubuhan KWSP untuk kumpulan wang simpanan pekerja ni untuk dana persaraan, bukannya fokus kepada pelaburan. Tetapi pelaburan ni adalah penyumbang utama kepada pulangan daripada caruman pekerja-pekerja ini. Sudah tentulah kita tak nafikan peranan pelaburan ini, tetapi dalam masa yang sama, ingat, tujuannya adalah untuk dana persaraan. Jika sebelum ini diberikan alasan KWSP ni bukan boleh dikeluar sebab musibah dan juga sebagainya, samalah juga tujuan sepatutnya KWSP ni bukan untuk pelaburan, dia adalah untuk simpanan hari tua. Tapi saya tekankan lagi sekali, bukannya nak kelihatan bodoh ataupun bukan nak cakap benda yang bodoh, tetapi lagi sekali sudah tentulah pelaburan itu penting bagi menjamin wang caruman pencarum ini apabila sampai pada hari tua. Jadi bila kita cakap adil atau tidak adil ini, ya memang tidak adil. Namun walau bagaimana, keadaan pada masa ini, sejak pada tahun 2020 apabila COVID-19 melanda, keadaan pada waktu itu mendesak, keadaan pada waktu itu memerlukan. Jadi sebab itu perkara ini, tuntutan ini terpaksa diteruskan. Sebab itu wujudnya skim iLestari, iSinar dan juga iCitra, sebab bertujuan untuk membantu pencarum di luar sana yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan ataupun mengalami keterjejasan pendapatan. Jadi itu adalah tujuan yang lebih utama. Sebab daripada apa saja segala alasan yang diberikan,
Yang pertama, masih tidak ada lagi sebarang perancangan ataupun sebarang modul bagi membantu mereka di luar sana daripada kalangan pencarum ini yang kehilangan pekerjaan. Tambahan lagi pula, walaupun kita ada gig pekerjaan, program upah, program subsidi upah ataupun sebagainya, tambahan atau apa, bukan tambahan, tetapi masalahnya di luar sana, ramai mereka yang contohnya berusia 40 tahun ke atas yang tidak diberikan peluang untuk bekerja oleh majikan atas faktor usia, status perkahwinan, kesihatan dan juga sebagainya. Jadi apa ruang ataupun peluang yang mereka ini ada? Macam mana mereka ini nak meneruskan kehidupan seharian? Ini modul yang tidak ada setakat ini oleh mana-mana politician ke apakah, mana-mana sahaja individu. Tidak ada lagi sebarang satu penyelesaian bagi individu yang berada dalam kelompok ini. Ditolak pengeluaran, tetapi tidak ada sebarang perancangan bagi membantu mereka ini. Jadi saya berharap walaupun dengan titah penggulungan ini, sebenarnya tidak nampak titah penggulungan ini adalah sebagai satu keputusan yang muktamad. Saya yakin ada tuntutan ataupun ada tekanan kepada Perdana Menteri itu sendiri berkenaan dengan tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini. Banyak mekanisme yang boleh dilakukan, banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pembayaran, untuk pelaburan semula, untuk memulihkan semula akaun pencarum, dan ini adalah hubungan yang unik antara pencarum dan juga kumpulan wang simpanan pekerja itu sendiri. Seperti yang saya pernah nyatakan banyak kali sebelum ini, tanpa pencarum tidak adalah KWSP, dan juga jika tidak ada caruman daripada pekerja ini, daripada pencarum ini, ke mana pula hala tuju KWSP? Apa pula hala tuju untuk pelaburan KWSP? Kita bercakap tentang pelaburan KWSP dan sebagainya, tetapi daripada 14 juta pencarum, kita hanya memiliki lebih daripada 7, beberapa juta saja pencarum yang aktif. Hampir separuh lagi adalah pencarum yang tidak aktif. Tidakkah KWSP atau kerajaan berminat untuk mengaktifkan semula pencarum-pencarum yang tidak aktif ini dengan memberikan pengeluaran untuk kali takhir ini? Sekurang-kurangnya mereka ini boleh menggunakan wang tersebut mungkin untuk kegunaan peribadi dan sebagainya, tetapi ada juga yang akan menggunakan untuk mencari pekerja, menjana penjabatan, kemudian mencarum semula ke dalam KWSP. Tidakkah jika kadar caruman daripada 7, berapa juta individu yang aktif ni meningkat kepada 8 juta pencarum, 9 juta pencarum, tidakkah itu akan memberikan implikasi yang lebih positif terhadap jumlah caruman yang diperoleh oleh KWSP serta pelaburan yang bakal ataupun yang boleh dilaksanakan oleh KWSP pada masa hadapan kelak? Jadi saya harap sangat dengan penjelasan ini bukanlah satu penjelasan Tengku Zafrul ini bukanlah satu keputusan yang muktamad, dan saya tidak nampak sebarang titik noktah pun di sini. Saya percaya ianya masih lagi berpeluang untuk dilakukan, dan jangan berputus asa. Tidak ada sebarang komen daripada saya berkenaan dengan isu politik dan sebagainya, tetapi pada saya daripada banyak-banyak ahli politik, saya yakin dengan apa yang sentiasa dikongsikan oleh Dr. Ashraf Wajdi, sebab pada saya beliau kelihatan agak, pada saya lebih solid lah, lebih jujur dalam membuat tuntutan ini, dan saya yakin pada masa hadapan, jika pada masa zaman terdekat ini, jika ia tidak disantuni pun, saya yakin peluang untuk pengeluaran ini masih lagi terbuka, masih lagi ada, setidak-tidaknya selepas pilihan raya umum yang ke-15 kelak. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan pandangan serta kenyataan yang dikongsikan oleh Tengku Zafrul ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.